اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatun Najin, muka surat 4, baris yang kedua daripada bawah. Surat 4, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan yang haram itu segala pekerjaan yang haram zati, yakni bukan haramnya itu, haram pekerjaan itu aradi, maka haram kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan yang haram itu, dan yang haram itu ataf kepada kata yang terdahulunya, yang wajib. Yang wajib, kemudian dan yang sunat. Yang ketiga ni dan yang haram, yakni yang haram kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, yang mana terdahulunya pembicaraan hukum mengucap ataupun membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum memulai satu-satu pekerjaan. Hukum mengucap bismillahirrahmanirrahim ketika kita memulai satu-satu pekerjaan ada 4 hukum. Ada yang mana wajib kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, ada yang sunat kita memulai dengan bismillah, dan ada yang haram, dan ada yang makruh. Sekarang nak masuk yang ketiga, yang mana haram kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Yang terdahulunya yang wajib kita mengucap bismillahirrahmanirrahim. Contohnya bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Fatihah di dalam solat. Kemudian hak sunat kita mengucap bismillahirrahmanirrahim adalah ketika kita memulai pekerjaan yang bernilai pada syarak, pekerjaan yang bukan haram, pekerjaan yang bukan makruh. Contohnya kita nak melakukan satu-satu perkara yang kita nak makan. Contohnya biasalah kita nak minum, kita nak berjalan, nak pakai pakaian. Sunat kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga ni, dan yang haram itu, yakni yang hukum mengucap bismillahirrahmanirrahim itu, yang hukumnya adalah haram. Mana yang haram ni? Segala pekerjaan. Kita nak memulai segala pekerjaan yang haram zati, dia panggil. Yakni bukan haramnya itu, haram pekerjaan tu aradi. Aradi. Kalau ada aim alif, aridi. Yang aradi. Makna haram tu haram zati. Pekerjaan tu pekerjaan yang haram zati. Kita nak memulai pekerjaan ni dengan bismillah, hukumnya adalah haram. Jadi kalaulah pekerjaan ni haram zati, kita nak buat, kita baca bismillah, jadi 2 kali haram lah. Pekerjaan tu haram dosa dah. Kita pergi mulai dengan bismillah pula, haram lain pula situnya. Pekerjaan yang haram zati, bukan haram aradi. Haram zati ni haram diri pekerjaan tu.
Bukan haram kerana tidak ada. Haram aradi, hukum asal perkara tu tak haram, tetapi ada sabit dia. Ada sabit dia, ada kerana dia, maka perkara tu jatuh hukum haram. Dia contoh di hadapan berzina. Contoh gini, minum arak. Itu haram semata-mata diri minum arak tu. Dia tak ada kata minum arak hukumnya harus, tetapi menjadi haram jikalau mabuk. Ada. Dia tak ada kerana-kerana dah. Dia tak ada kerana-kerana. Tak ada sabit-sabit. Minum arak tu harus, tapi kalau minum arak kepunyaan orang lain tidak minta izin, maka jatuh hukum haram. Tak? Dia tak kait. Arak tu hak kita sendiri ke, hak kita curi hak orang, tak ada kaitan pun. Makna apa? Diri semata-mata minum arak tu haram. Atau haram zati dia panggil. Haram zati dengan mana haram diri pekerjaan tu. Tidak ada sabit-sabit lain, tidak ada kerana-kerana lain. Semata-mata minum arak haram. Itu haram zati. Haram aradi ni benda tu haruh. Haram ni kerana sabit lain, ada kerana lain. Contohnya minum air. Minum air haruh. Minum air kepunyaan orang lain tanpa keizinan tuang dia, haram ke tak tu? Minum air kepunyaan orang lain tanpa keizinan, apa hukum dia? Haram. Tu haram aradi. Minum air tu haruh. Haram sabit. Kerana apa? Kerana air orang. Apa ambil tak minta izin gitu. Jadi haram lah. Hati panggil haram aradi. Mana benda tu asalnya harus. Minum air harus. Tapi timbul haram kerana sabitnya air orang. Ada. Itu beza. Tapi kalau kita tanya, apa hukum minum arak? Haram. Apa hukum minum air orang lain tu? Haram. Kita pun haram lah ke? Ada. Kalau tanya apa hukum minum arak, jawapannya haram. Apa hukum minum air curi? Minum air kepunyaan orang lain tanpa minta izin, itu panjang ayatnya. Minum air curi senang. Apa hukum minum arak? Haram. Apa minum air curi? Minum air bukan arak ni, minum air. Tapi air curi, apa hukum? Haram. Kita kata haram leka tu. Tapi tak sama. Minum arak ni tak ada sabit-sabit dah. Tak sabit arak curi ke bawah haram. Arak sendiri makan harus, tak sabit dah. Diri minum arak tu haram. Tak ada sabit-sabit. Tak ada kerana-kerana. Minum air harum. Tapi apa jatuh haram? Dah curi. Hak orang, apa ambil gitu? Minum air harum. Apa jatuh haram? Air sabit untuk ni. Contohlah. Itu bak wuduk pak lain. Nak orang sabit untuk perkara lain, kita buat perkara lain. Mana apa? Kita minum air curi, maka hukumnya haram. Ataupun kita kalau ginilah kita kata kita ni curi, hukumnya haram. Diri itulah. Kan curi tu kan ada sabit kau. Ada sabit kau? Tak ada. Semata-mata mencuri tu haram. Kakak hak asilan mencuri tu kita pergi beli ke, ataupun kita pergi curi rumah orang, semata-mata mencuri tu haram. Kemudian kita katalah dia curi buah orang. Dia nak lalu tengok buah lebat molek, dia pun pakai ambil je. Apa hukum? Haram. Kan ada sabit-sabit kau? Tak ada sabit-sabit je, haram. Sebab curi haram. Tak ada orang dia pun makan. Hak makan ni pula. Cik sana curi ambil. Haram dah. Dia makan sendiri ke, disipang ke, dia kat orang ke, curi tu haram. Kemudian sekarang dia pun makan. Dia makan buah tu apa hukum? Dan ni dicuri, hukumnya haram. Sekarang ni dia makan buah, apa hukum? Haram. Mencuri dia panggil haram zati. Dia makan buah dicuri tu haram apa panggil? Haram aradi. Sebab makan buah harum. Semata-mata makan buah tu harum. Dia mencuri ni, dia ambil tu memanglah haram zati.
Dia ambil itu, dia jual ke, dia makan ke, dia bagi orang ke, tu tak ada kira tu. Semata-mata mencuri tu haram. Dia curi ambil, kenayak aja dia panggil, kenayak. Dia curi-curi ambil, lepas tu dia pun capok tu. Haram juga. Maknanya semata-mata mencuri tu haram, haram zati. Dia ni dia buat makan. Dia pun makan buah tu. Apa hukum? Haram kita kata. Tapi itu haram aradi. Makan buah hukum asalnya haram. Haram sabit kerana mencuri sana kan. Ada. Beza sikit antara haram zati dengan haram aradi. Haram belaka ni. Haram belaka. Cuma ada beza antara haram zati dengan haram aradi pada persoalan kita nak memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hak haram kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah pekerjaan yang haram zati, yakni bukan haram yang aradi. Perbuatan haram aradi macam contoh tadi, diminum air curi, diminum air kepunyaan orang lain. Di nak minum air itu tetap sunat juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, air orang dicuri itu jadi halal? Tak jadi halal. Tapi sunat dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Hak haramnya dimulai pekerjaan yang haram zati. Diri pekerjaan tu tak ada tilik, dah sabit mana-mana pun. Diri pekerjaan tu memang haram asal. Mana ada? Maka ini hak haram zati ni. Maka haram kita memulai dengan Bismillah. Haram kita memulai akan pekerjaan yang haram zati ni dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaan yang haram tu haram dah. Kita pergi memulai pula dengan Bismillahirrahmanirrahim, haram pula sekali laginya. Mana contoh haram zati? Seperti berzina. Berzina tu haram zati. Kan ada sabit-sabit. Mana berzina yang berzina haram. Tapi kalau bawa jadi ngandung haram lah. Ada gitu? Kan ada ni kan berzina yang selamat. Ni ada kemping berzina yang selamat. Disuruh pakai kondom apa lagi? Disuruh pakai sarung dia kata. Berzina yang selamat. Ada pula berzina yang selamat. Ini baru punya. Bawakan baru. Tak apalah, tak apa. Nak baru kan? Dia macam-macam dah sekarang ni. Timbul baru pula. Berzina hak selamat. Hak tak selamatnya macam mana? Mengandung, hamil, susah, budaknya tak menikah lagi. Dalam sekolah pula. Tak selamat lah gitu. Sebab apa? Tak nikah lagi kan susah kalau mengandung. Lepas tu sekolah dah habis lagi. Lepas tu macam mana? Kita kena ajar ke dia macam mana berzina hak selamat. Berzina hak tak mengandung. Kan? Kita kena kira molek lah. Akhir zaman kita lah kena kira molek. Kadang-kadang benda tu bukan kau molek, kau paruh ada. Bukan kau molek, kau paruh pun ada. Ni kita kena jaga diri kita molek, keluarga kita molek. Fitnah akhir zaman ni macam-macam. Daripada orang jahil agama dan juga daripada orang yang berpengetahuan agama. Dia fitnah besar ni daripada orang yang berpengetahuan agama. Ni lebih besar. Kalau dia nak merosakkan agama, lebih besar daripada orang yang jahil agama. Sebab dia pusing kok berbentuk agama. Ni kena beringatlah. Kena beringat. Jadi semata-mata zina tu haram. Tak ada kerana-kerana. Dia panggil haram zati. Tiba-tiba nak berzina, dia buat berjuru pula. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun berzina. Berzina tu haram. Baca Bismillah tu haram pula dah sekali laginya. Dia buat berjuru pula dah nak baca Bismillah. Itu dia panggil apa tu? Haram
zati. Haram asal, contohnya berzina. Ini seperti berzina, koma situ titik pun tak apa. Dia kena berhenti molek ni. Jangan pula seperti berzina ini. Benda nak baca pula gitunya. Seperti berzina. Itu perbuatan yang haram zati. Maka haram kita memulai perbuatan zina tadi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Haram-haram ni ini mubtada' baliklah ayat baru. Ini kata haram. Kita memulai pekerjaan yang haram zati dengan bismillah ni. Berzina tu contoh dia je. Mana haram ini yang kata kita nak melakukan pekerjaan yang haram zati. Kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya haram. Mana contoh haram zati? Berzina, minum arak, mencuri, itu haram zati. Kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya haram pula baca bismillah tu. Hak kata haram ni jikalau tiada kosak menghinakan nama Allah Subhanahu wa taala. Dak reti punya pasal ni, dia ni nak mencuri, dia pun pergi buka pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Berkat bismillah, dak kuci kena-kena. Jangan kira kau Ataupun contohnya dia nak tulis nama ekor. Kenal nama ekor? Nak tulis nama ekor, nak jadi betul ni. Dia pun ambil pen, Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun tulis nama ekor. Faham tak nama ekor tak? Bukan sama ekor ni. Tulis nama ekor. Ya, dia ada pak apa? Dia ada apa? Dia ada pak nombor tak? Hak tengok dasar kabur dulu kan ada tulisan-tulisan tu kan. Lepas tu kalau dia di tempat-tempat tu dia panggil apa tu hak dia jual tulisan nombor ekor 2 sen ke 3 sen apa? Mapipu boleh panggil. Ni hak di apa panggil apa? Mapiau. Ada bunyi-bunyi gitu tapi 2 sen tau. Dia ada keputusan tu. Dia ada hak banyak nombor tu. Dia ada hak ada 4 nombor je tau. Hak banyak nombor tu dia hadiah tinggi sikit tau. Itulah main geneng tu lah. Totu tau. Kan gitu. Nombor belakang tu tau. Nombor ekor panggil. Jangan nombor ni main nombor ni dah main gila kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun tulis nombor. Hak jenis gila nombor ekor ni, orang accident, orang nak tolong orang, dia pergi cari nombor pecah. Berapa nombor? Dia ni catung, dia ambil nombor. Orang duk sibuk benda lain, dia duk sibuk ke nombor pecah. Ni gila tu, jenis gila. Nak kata kan. Hak jenis gila takut. Dia nak tulis nombor bismillah. Ni dia buat baca bismillah. Dah gila kan ni? Bukan gila hak tak mukallah tu. Gila hak ada hukum lagi, ada hukum dosa gini. Main mati ke? Ni kadang-kadang dia tengok kita baik sikit, dia pergi. Sebut nombor sikit. Sebut nombor, sebut je. Nak nombor apa? Sebut je lah. Faham tak? Dia nak apa tu? Dia nak apa? Sebut dia pun tulis. Kena naik nombor tu, khumung aja apa dia. Khumung lah. Dia puja tak setarang lah. Kena naik nombor. Nak kata mana kau? Nak kata mana? Orang berkat ni. Ramai khumung. Dia bawa liling, dia puja tak setarang lah kita je apa dia. Dah gila apa kita nampak kita baik sikit. Dia tanya, sebut kat nombor. Ni kesok saya biasa cerita ni. Dia pergi jumpa Tok Guru. Tok Guru ni anak beranak dia lah. Dia sepik. Dia tergamuk jumpa Tok Guru minta nombor. Mandah anak beranak ni, dia kira kalau lain tak berani. Tergamuk, dia betul minta nombor. Tok Guru pun nasihat lah. Dah biasa dia dah nasihat. Dah minta nak judi ni nasihat. Tapi pada masa Tok Guru nasihat tu, dia kata Tok Guru tepuk ke kereta Tok Guru tu. Tepuk tu mana marah ke dia. Pada anggapan dia nya. Kemudian dia kata naik tak setarang nombor kereta Tok Guru tu.
Kena tu guru royak tepuk tu ambil nombor ni. Tapi tak boleh royak gitulah. Dia subhat sama kan pula. Tu tafsiran dia. Faham tak? Tafsiran dia hok gila ni. Tafsiran dia gitu. Tunggu tepuk kereta nak bawa ke dia. Dia punya tafsiran tunggu tepuk kereta tu nombor tu naik. Tapi tak faham. Dia tak ada belilah nombor tu. Kemudian baru tengok kena-kena naik kemudian nombor tengok kena hok nombor tunggu dia hok baris dia ni. Kena-kena tunggu nak sambil nombor kereta dia tepuk-tepuk katok ke kereta tu bukan baru ke dia. Tapi dia tak dang lah terlewat dalam maknanya. Gila punya bahasa. Kena kata gua ni. Tak pelik lah kalau dia nak tulis nombor, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Siup ke mana ke tahu. Nak jadi nombor tu betul. Jadi hak tulis nombor tu haram dah judi. Dia baca bismillah haram pula. Ni kata haram ni hak kenyang ni haram ni. Jikalau dia tidak kosak nak menghina nama Allah. Haram lah. Sebaliknya hak berat laginya, dan jika ia seseorang yang mengucap bismillahirrahmanirrahim tu ketika memulai pekerjaan yang haram zati itu, kosak yang demikian itu kosak nak menghina nama Allah. Apa hukum dia? Haram ke? Ada ni berat lagi ni. Ni jadi kafir ia. Ni paroklah. Hak kata memulai pekerjaan yang haram zati dengan bismillah ni, kalau dia tak kosak nak menghina kepada bismillah tu. Kalau dia dengan kosak nak menghina, dia nak berjudi, dia pun bismillahirrahmanirrahim. Buat apa? Nak menghina nama Allah. Itu kafir. Dia nak mencuri, dia pun mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tu apa? Nak kosak nak menghina. Itu kafir. Hak kata haram ni tak ada kosak nak menghina. Dikir kalau baca bismillah ni, kalau berdosa dengan sikit dia anggap gitu bakal walaha, jadi dosa yang kedua pula. Menawak kerja salah ni nak mencuri kan. Kalau baca bismillah ni kuk takut maknanya naik atas rumah tu ada barang. Kalau nak naik ke kosong kan, baca bismillah kuk berkat ada barang, ada kat tu. Tu haram. Kalau tak kosak nak menghina. Kalau kosak menghina, hukumnya kafir. Atau berat lagi, naik setangga lagi tu. Kalau kata haram, bukan kosak menghina. Kalau dengan kosak menghina, hukumnya adalah jatuh kafir. Contohnya beginilah, ini perkara lain. Contohnya, kita melakukan perkara yang salah, yang berdosa. Kita pun sandar, aku buat benda dosa ni takdir Tuhan dah. Hukumnya haram, dosa besar. Itu jikalau dia tidak kosak nak menghina Allah. Kalau dia kosak untuk menghina, orang duduk marah dia ni, buat maksiat ni, berjudi berzina. Dia pun mu duduk marah. Aku ni berjudi berzina, mu tahu dah. Jadi zina ni Tuhanmu lah yang tentukan ni. Kosak nak menghina, murtad dia. Kalau kosak nak menghina, disandar perbuatan jahat daripada Allah, kosak hati nak menghina Allah. Ataupun kosak hatinya untuk menghalalkan. Apa nak haram zinanya, takdir Tuhan kan? Murtad. Kosaknya untuk menghina Allah, murtad. Kalau disandar kepada Allah, bapa membuat kerja jahat ni, takdir Tuhan nak ana gedah. Kosak dia nak macam nak keingat sikit lah. Orang nak kata dia berdosa tu, haram, dosa besar pula situnya. Semata-mata sandar perbuatan jahat kepada Allah, hukumnya haram, dosa besar. Tapi jikalau tidak kosak menghina Allah Ta'ala dan tidak kosak nak menghalalkan perbuatan yang haram tu, kalau kosak menghina, itu jatuh hukum kafir. Sebab tu jangan duduk mudah-mudah. Perkara jahat nak sandar kepada Allah. Perkara jahat yang sandar kepada Allah ni, harusnya satu keadaan je. Perkara yang salah ni kita bertaubat dah dengan Allah. Tiba-tiba orang duk ukit lagi kesalahan lama kita. Kita pun sandar kepada Allah. Tujuannya apa? Tujuan nak pelepah daripada orang duk bakit. Orang duduk bakit lagi kesalahan lama kita. Duk ukit lagi, duk cerca lagi kitanya. Kita bersandar kepada Allah. Kita bertaubat dah. Kita sandar kepada Allah ni bukan nak elok daripada hukuman ke, dah. Semua nak pelepah duk kata macam-macam ni. Maka hukumnya adalah harus tu je lah harusnya.
Dulu kita dok semayang bang. Kita semayang bang dah, ni bertaubat dah. Lepas tu kita qada solat kita, qada. Orang pun tengok, tu lah. Mayang tua-tua baru semayang. Kan banyak nak kena qada tu. Orang duduk tu. Muda-muda tak sangat joli. Mayang bang dah. Yang kawan ni mayang cukup dah leninya. Duk qada lagi dah tinggal lama-lama tu. Bertaubat dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Main duduk nak cerca, nak bakit lagi kesalahan lama. Muda-muda tak mau semayang, joli. Tu baru nak semayang. Kalau Allah tu qada banyak. Dia pun nak kena lagi dah. Masa muda-muda nak semayang takdir Tuhan dah tu. Dia salah ke Tuhan. Tujuannya apa ni? Tujuan dia dah muda cerca sangat. Dia bertaubat dah. Dia tujuan salah ke Tuhan untuk lepas daripada cercaan orang atau hukumnya harus. Itu jelah. Kalau semata-mata nak sandar ke Tuhan perbuatan jahat, hukumnya haram, itu pun jikalau tidak kosak menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk marah ke dia. Benda ni berjudi berzina. Tuhan Allah lah ni yang takdirkan aku ni berjudi berzina. Tujuan apa? Nak menghina Allah, nak menghalalkan. Kalau kosak di hati nak menghina Allah, murtad dia. Kalau kosak di hati nak menghalalkan, murtad dia. Hak kata haram bukan ada kosak menghina. Di sini lah. Hak kata baca bismillah hukumnya haram. Jika tidak ada kosak menghina. Kalau kosak nak menghina nama Allah Subhanahu Wa Taala, jatuh hukum murtad, kafir orang ni, wal-iyazabillah. Ni hak yang haram. Kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, iaitu segala pekerjaan yang haram zati. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, dan yang makruh mengucap bismillahirrahmanirrahim itu. Ni panjang sikit ni. Hak yang tiga tadi kan, dan yang haram itu pendek. Ni dan yang makruh mengucap bismillahirrahmanirrahim itu. Tu baru jelas nyata. Dan yang makruh mengucap bismillah itu. Hak hukum yang keempat ni. Ada yang wajib, kita memulai dengan bismillah. Ada yang sunat, kita memulai dengan bismillah. Ada yang haram, dia yang keempat ni. Dan yang makruh mengucap bismillah itu pada segala pekerjaan yang makruh, yang zati juga. Jadi haram ada dua, haram zati, haram aradi. Makruh pun ada dua juga, makruh zati dan satu laginya makruh aradi. Hak kata makruh, kita mengucap bismillahirrahmanirrahim ketika kita nak melakukan pekerjaan yang makruh. Makruh mana ni? Makruh yang zati. Mana hukum asal dia tu makruh dah. Tak ada kerana-kerana, tak ada sabit-sabit apa pun. Mana contoh misal sini, seperti melihat faraj isteri. Dia misal ni. Kalau setakat melihat faraj, makruh belah ke? Hak isteri ke? Hak diri sendiri ke? Makruh semata. Tak ada orang dia pun buka kain dia pun tengok. Makruh juga. Yang jadi hak isteri itu apa? Faraj isteri. Melihat kemaluan. Sama ada hak sendiri ataupun hak isteri. Itu makruh. Makruh zati. Tak ada kerana-kerana dah. Memang makruh. Memang makruh. Kalau melihat farah orang lain, tu haram lah tu. Orang duk kecil dia ngita. Tu haram. Orang duk kecil dia ngita. Bunyi air je dalam bilik air orang, dia mula nak cari lubang. Ada orang nyakit biasa ni. Jangan. Damai tabiat jahat. Duduk atas surah lagi. Duduk atas surah. Tapi hijaan dia jangan. Jiran-jiran duduk selamat. Kalau bunyi bila air bila air tu bunyi air je, siap. Time Jumaat, mari kita surah duduk setarang, mayang. Tapi perangai dia perangai. Tapi bawa ketua perangai. Jangan duduk main. Perangai muda tu asalnya. Tapi bawa ketua. Jangan kata kau ni. Tu haram. Ni hak melihat para isteri sendiri. Sama lah isteri melihat kemaluan suami pun sama. Haram zati. Hukum asal tu haram dah. Termasuk melihat kemaluan diri sendiri pun makruh zati. Tak ada kata makruh jikalau. Tak ada.
Hukum asal dia makruh. Dia pun nak tengok tu, nak tengok, dia baca bismillahirrahmanirrahim, dia pun tengok. Makruh tu. Tengok tu makruh dah. Dia baca bismillah makruh pula. Dia nak tengok kemaluan dia sendiri, lama tak tengok. Dia pun bismillahirrahmanirrahim, dia pun selok tengok. Orang tak ada ni. Makruh, makruh zati dia panggil. Ada. Dia kita ni aurah kita wajib pelihara. Aurah kita ni aurah seorang diri pun kita ada aurah. Kita tak boleh nak telanjang gitu tanpa ada seorang diri ni. Kita telanjang bulat gitu, haram. Ada aurah. Dia kita aurah ni kan. Ada aurah kita dengan orang lain. Aurah kita dalam solat. Dia macam-macam aurah kan. Aurah kita ketika dalam khulwah. Ketika seorang diri ada aurah. Mana aurah kita seorang dirinya? Dua kemaluan. Aurah kita hak biasa-biasa ni antara pusat dan lutut. Tapi aurah kita seorang diri dua kemaluan. Kurang-kurang kena pakai luar dalam. Kurang-kurang. Luar dalam budak pakai lanyang bola itu haram. Melainkan ada hajat. Cerita lain lah. Ada hajat. Hajatnya apa? Nak mandi. Itu besar dah. Hajatnya apa? Panasan. Pakai luar dalam saja pun tak hilang kat panas. Dengan luar dalam dia buat. Panas tak lalu. Dia panggil ada hajat. Itu aurah seorang diri. Perempuan aurah seorang diri antara pusat dan lutut. Perempuan aurah seorang diri. Jadi macam mana buka aurah tanpa hajat hukumnya haram? Tengok aurah hanya makruh, tengok kemaluan hanya makruh saja. Mana dia tengok kemaluan dia tanpa dia buka, dia tengok itar ke atas. Tu makruhnya. Tapi kalau dia buka terus, dia pun tengok. Hak tengok tu makruh, hak buka tu haram. Ada. So dia ada aurah, dia panggil aurah dalam khulwah. Aurah ketika seorang diri. Boleh buka jikalau ada sedikit hajat. Li'adna gharadin. Sikit hajat pun jadi tak haram dah. Kalau kata mandi tu, tu hajat besar lah tunya. Kalau mandi, tu hajat besar. Ni hajat sikit. Dalam kitab berat sikit dia buat contoh. Dalam kitab. Mana hajat? Buka aurah seorang diri ni, tanya bulat ni tak haram. Dia kata nak sapu rumah. Nak sapu rumah takut berabuk lekat di baju. Di kain. Di seluar. Dia pun buang. Tanya bulat, dia pun nyapu. Dia panggil ada hajat dah. Allah setakat nak nyapu rumah, takut debu tu sakut di kain luar, dia pun kain luar pun dia buang. Kena. Kalau nyapu pun boleh buang dah. Kalau tengah masak lagilah boleh. Ngecik minyak, kotor lagi. Lekat minyak di kain di seluar, dia pun buang habis, dia pun masak dalam bola, dia nyanyi pula. Ada benda lah. Telah orang hitam, ini ilmu apa ni? Tapi ni tak ada orang, ni tak ada orang. Kerana nak nyapu rumah takut berabuk tu, dia kata ada hajat dah. Sikit hajat pun tak haram dah. Beradab, bab adab lain. Bab adab lain ni bab hukum. Haram ke tak haram? Sebab tu ada orang tanya, dah kalau ambil semayang dah kan terlanjang? Ambil semayang dah kan terlanjang. Terlanjang tu sebab apa? Ambil semayang bab lain, telanjang bab lain. Tak ada pasal-pasal. Nak ambil semayang dia pun telanjang. Haram betul telanjang. Habis semayang sah. Tapi sebab apa dia telanjang? Dia baru sudah mandi, lap pun tak lagi. Tu dia telanjang ada hajat. Lepas tu comel ke tak comel ambil semayang dah kan telanjang? Bukan kata ambil semayang. Dah ambil semayang budak comel dah. Hak ni adabnya. Tapi haram ke tak? Tak haram sebab telanjang ada hajat. Hajatnya apa? Kerana dia mandi. Tapi persoalan sekarang ni, tengok kemaluan makruh. Nak tengok macam kalau tak buka. Buka tu hukumnya haram kalau tak ada hajat. Maka dia tak buka aurah dia, dia cuma tengok ke atas. Tengok ke atas, makruh dia panggil. Makruh zati. Aurah dia tak buka, dia tahu ke atas je. Dia nak tengok maluan, dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Tu makruh. Sebab apa? Makruh zati tu. Maka mengucap Bismillah, makruh
mengucap bismillah, memulai melihat, dia melihat farah isteri. Sebab itu makruh zati. Jadi hak haram baca bismillah, hak haram zati. Hak makruh baca bismillah, hak makruh zati. Dan keluar dengan haram zati itu haram aradi. Hak tu tak makruh, kita tak haram kita baca bismillah, bukan sunat kita baca bismillah. Jadi hak haram kita memulai dengan bismillah, hak haram zati. Seperti berzina contoh yang lalu. Keluar ni haram aradi. Haram kerana ada sebab lain. Haram kerana ada sabit lain. Mana contoh haram aradi? Seperti mengambil wuduk dengan air yang dirampas. Jadi mengambil wuduk, hak tu kalau tak wajib sunat. Mengambil wuduk ni mengambil wuduk. Kalau tak wajib sunat. Harus pun tak ada wuduk ni. Perbuatan mengambil wuduk ni perbuatan ibadah kan. Sama ada hukum wajib ambil wuduk ataupun hukum sunat ambil wuduk. Dah haramkan apa ni? Haram sabitnya mengambil wuduk dengan air yang dirampas, dengan air yang dicuri. Haram kerana tu. Jadi kalau mengambil wuduk dengan air yang dirampas ni, sunat baca bismillah dulu nak ambil semayang tu. Sebab ambil semayang bukan benda haram, benda ibadat. Haram kerana dia berwuduk dengan air yang dirampas. Haram apa tu? Haram aradi dia panggil. Sah ambil wuduk? Sah sebab air mutlak. Air mutlak sah lahnya. Ini mazhab Syafi'i lah sah ni. Kalau mazhab Hambali ambil air semayang dengan air yang dirampas tidak sah. Sebab apa? Sebab Nabi tak buat gitu. Nabi tak buat. Jadi kalau kita buat, Nabi tak buat. Man ahdasa fi amina hadza ma laysa minhu fa waradun, tu kan. Sekarang Nabi buat, ada ambil wuduk dengan air rapah, tak buat. Kita ambil wuduk dengan air rapah, tak sah lah. Sebab kita pergi buat benda Nabi tak buat. Itu mazhab Hambali. Kita pergi solat di tempat yang kita solat di tanah yang dirampas. Dalam kitab Pekodok misal gitu. Kita pergi solat di tanah, di kawasan hak tuan ni tak benarkan kita masuk dalam. Kita pergi solat dalam tu, solat sah. Tapi haram kan apa masuk dalam kawasan orang dakwi. Tapi kalau mazhab Hambali, solat tu tidak sah. Bukan setakat haram kita masuk tanah orang tak tanpa keizinan, solat pun tidak sah. Sebab apa? Nabi buat tak solat dalam kawasan dan tempat yang tidak diizinkan. Nabi tak buat kan? Mau buat benda Nabi tak buat, tak sah lah. Itu mazhab Hambali. Jadi berwuduk dengan air rapah ni tak buat. Mazhab Hambalinya tak sah. Kita sah. Sebab apa? Air tu air mutlak. Maka sah lah wuduk. Haram kerana air yang digunakan tu air rapah. Maka ni sunat baca bismillah. Ataupun kita kata air tu air disabirkan untuk minum. Air ni air panggil air musabbal tu, air disabirkan untuk minum. Ditulis nak air tu disabirkan untuk minum jua. Air tu untuk luar nong. Dia malah lagi luar, dia pergi minum juga air orang, dia pergi berwuduk guna air sabir untuk minum. Maka apa hukum dia? Haram. Kita kalau air sabir untuk minum ni, kita jangan buat benda lain. Bukan kalau air sabir tu untuk minum di masjid ni, di surau ni, kita nak balik rumah tak boleh. Sebab di sabir ni untuk surau ni, untuk masjid ni. Kalau di sabir air untuk minum, lepas tu nak ambil minum sini pun tak apa. Kalau rasa nak balik pun ambil lah, tak apa. Tapi kalau di sabir air tu untuk minum di tempat ni, jangan duk balik. Haram. Tengok bebek kurang. Kalau air sabir tu, air wakah lah kita kata, untuk minum, kita berwuduk hukumnya haram. Macam mana kalau kita berwuduk dengan air sabir? Haram aradi dia panggil. Berwuduk ibadah, haram kerana air tu sabir untuk minum. Yang kamu pergi buat wuduk tu kerana apa? Haram kerana tu. Ini panggil haram aradi. Maka sunat baca bismillahirrahmanirrahim. Demikian lagi keluar, demikian lagi ni sebagaimana keluar dengan haram zati itu haram aradi, keluar dengan kata makruh zati itu makruh aradi. Mana contoh makruh aradi ni?
Diri perkara tu asalnya tidak makruh. Makruh ni sabit kerana lain. Asalnya tak makruh perbuatan tu, harus je. Makruh kerana sabit lain. Contohnya seperti makan bawang mentah. Dia asal makan bawang tak ada apa-apa pun. Tapi bila makan bawang mentah menyebabkan berbau busuk. Berbau busuk jadi makruh tu. Bukan makan bawang tu jadi makruh dak. Tengok tu kalau makan bawang makruh semua lah kitanya semua masakan berbawang belaka kan. Semua masakan berbawang kan. Makruh, dah makruh sebab hak bawang hak masak tu tak kira lah tumis ke gapo ke, hak tu tak jadi busuk, harus makan bawangnya. Hak makruh ni makan bawang mentah yang menyebabkan jadi busuk. Menyebabkan jadi busuk tu jadi makruh tu. Bawang mentah ke ataupun apa lagi jeruk ke, kiyah hak lain pun. Bau makan bawang mentah mungkin dok lah. Kalau orang kita gak makan mana ni peta, jering, ada wah kedah kenal. Disebut je ni tak apa kenal mana. Kalau peta tu kenal lah. Kalau peta jering tu kenal saja je lah. Tak aja bermula tahu rasa pun pelik dah. Lepas tu jeruk pula orang sedang molek dah. Bau, maka hukumnya makruh. Makruh bukan makan tu. Macam mana kalau peta jering yang kita buat jadi tak bau, boleh tak? Tu orang goreng tu bukan goreng. Tak, peta orang goreng tu. Jadi busuk tu. Dia kekal busuk kat guna-guna pun. Dia makruh kerana busuk. Mana kalau peta tu jadi tak busuk tak makruh sebab makan peta ni buah. Ada khasiat. Jangan. Peta jering ada khasiat. Dan kenapa makruh? Makan buah tak makruh, harus. Makruh kerana bawa kepada bau busuk. Tu kerana tu sabit tu. Itu dipanggil makruh aradi. Kalau ada lah boleh jadi peta jering tu tak busuk, tak makruh lah. Makruh ni setakat jadi busuk. Kalau bawa pada menyakiti orang lain, tu haram. Hak makan bawang ni kan Nabi kata kan, orang yang makan bawang jangan datang kepada musalla kami. Nabi tak uya. Sebab apa? Busuk. Nabi larang mari kepada musalla tempat solat kami, orang yang makan bawang. Ni samalah kitanya. Makan gapo-gapo, isap rokok ke. Isap rokok dah busuk ke bang? Sebab tu kita kena kira sikit dalam bab-bab nak mai kat orang ramai ni. Kita nak mai kat orang ramai, nak solat berjemaah. Betul lah. Solat berjemaah tu fadilah. Untuk fardu kifayah, orang ramai dah solatnya. Di fadilah. Kita nak mari buat fadilah ni kata keadaan kita. Kalau kita ni baru siap kerja buat, peluh dak mandi dak gapo, belah-belah petang pula kita sedar dah bau kita ni busuk. Busuk tak busuk, aku nak jemaah. Lepas tu orang sebelah tu Allah ni. Apa hukum tu? Menyakiti orang lain haram. Ni jahil punya pasal, dia nampak berjemaah je. Kita nampak tinggal orang ramai. Sehingga kan kalau kita ada penyakit, bau tubuh kita. Habis obat dah kita guna. Habis ikhtiar dah kita buat. Tapi bau tubuh kita tu tak hilang juga. Maka gugur tuntutan fardu kifayah berjemaah sehingga kan gugur tuntutan fardu ain berjemaah. Tengok. Sembahyang Jumaat tu ada kata fardu kifayah, ada kata sunat muakkadah. Tapi kalau sembahyang Jumaat apa hukum? Fardu ain. Fardu ain sembahyang Jumaat tu. Tapi oleh kerana di kita ni ada penyakit, bau tubuh kita ni tak ada tekad nak usaha dah tak hilang juga. Siapa ke kita tak wajib pun sembahyang Jumaat atas kita. Sebab apa? Orang lain tak tahan kalau kita pergi sembahyang. Tu sembahyang Jumaat fardu ain, ni sembahyang Jumaat je. Kita dah nak busuk bangun. Yang mana busuk kita tu boleh dihilangkan dengan mandi. Kita tak peduli hal mandi kita. Kita nak jemaah aja. Orang busuk biar ke dia gila.
Ini orang jahil belaka ni orang panggil. Kena kira belaka tu. Sebab kadang-kadang orang yang terganggu ni, solat dia pun jadi tak khusyuk, hati dia jadi duk panasang. Allah lah. Tangan sujud pula dikembang pula, buka pula, sedang molek. Ada benda lah orang lain ni. Lepas tu warna gamuk ni, kita nak jemaah juga ni lah. Nak mandi tak sempat dah ni. Nak warna, duduk jauh dari orang lah, tak usah masuk saf lah. Tak usah masuk saf lah. Kita penuhkan saf sunat. Kita penuhkan saf tu sunat. Kalau kita tidak penuhkan saf, kita semayang seorang belakang, makruh. Makruh ni bukan makruh diri solat jemaah. Solat jemaah boleh pahala. Makruh kerana kita tak masuk saf. Makruh tu je. Bukan solat jemaah tu tak ada pahala. Makruh dia panggil apa? Dia panggil makruh li amrin kharij, dia panggil. Bukan makruh bagi diri bagi solat berjemaah tu. Makruh kenapa? Kenapa duduk seorang gitu? Dia panggil makruh li amrin kharij. Makruh kerana perkara yang suku sakat. Bukan makruh diri solat. Makruh kenapa? Kerana kita tak masuk dalam saf. Sama juga makruh kita berimamkan dengan imam yang fasik. Makruh perbuatan solat tidak. Makruh kerana perkara lain. Apa dia? Kefasikan untuk imam tu. Maka makruh seumpama tu boleh fadilat jemaah. Sebab bukan makruh perbuatan solat. Kalau makruh perbuatan solat barulah kurang pahala. Ini makruh kerana fasik. Fasik tu ke luar, ke lain. Sekarang ni makruh apa? Makruh kerana kamu tidak penuhkan saf. Tu makruh lain. Maka tak dapatlah pahala saf. Pada jemaah dapat. Kemudian kita duduk jauh sebab apa ni? Dah kita busuk ni. Ada jauh lah. Kalau kita solat ni dalam masjid, kita duduk jarak mana pun, selalu kita tahu perpindahan rukun tu imam, sah solat berjemaah kita ni. Pahala sah kita tak ada lah, kita duduk belakang tu. Masjid. Kita duduk belakang tu. Jauh daripada imam. Jauh, jarak mana pun tak apa. Janji kita masih lagi mengetahui perpindahan rukun oleh imam dengan bunyi kod speaker tu. Tahu perpindahan rukun tu imam dengan nampak ataupun dengan dengar. Dengar takbir intiqalat tu lah. Nampak ni bukan nanti nampak tu imam. Nampak makmum belakang tak apa dah. Kita duduk luar tu. Kita nampak makmum duduk depan, duduk belakang sekali. Kita nampak. Tak apa dah. Ataupun kita tak nampak seorang pun makmumnya. Tapi dengar kod telinga. Hak speaker. Boleh kan? Jauh mana pun. Tapi kalau bangunan tu bukan masjid, daripada sah terakhir dengan kita ni, jangan sapa ke jarak 300 hasta sudah lah. Itu je lah. Takkan sapa 300 hasta. Kita cuma jarak daripada orang lain sikit. Orang mungkin perasan kita duduk belakang tu, dia ni buat apa lah tak ikut tak imam. Ingat kita ikut tak imam kan? Ni berkali ni puak lain ni tak ikut tak imam ni berkali. Padahal dia ikut tak imam, cuma tengok molek. Dia pindah hukum ikut siapa? Ikut depan. Tu apa duduk jarak gitu? Ada tu masalah dia tu. Ada masalah tu. Masalah apa? Dia tak mandi, tak apa lagi, dia tahu dah. Kalau dia dah keadaan gitu, memang bau pelik. Boleh berjemaah, tapi kena pandai lah. Ni dok kira ni dia masuk sah juga macam orang lain. Orang makan bawang pun Nabi kata jangan mari musalla kami kan. Sebab apa? Sebab menyakiti orang lain. Makruh ni semata-mata busuk kita. Menyakiti orang lain tu hukum haram pula. Ini kita cerita orang lain, ni cerita busuk kita. Kita makan benda ni jadi busuk kitanya. Makruh. Itu je lah. Tapi makruh ni bukan makan tu. Makruh kerana benda tu berbau. Sabit tak ada sabit lain tu kan. Sama dengan makruh makan budu tu. Lepas tu tak sunat baca bismillah. Sunat. Tu makruh aradi. Bukan makruh zati. Hak makruh kita baca bismillah ni, perbuatan yang makruh zati. Maka tiap-tiap dari keduanya itu. Mana dari keduanya itu? Hak haram aradi. Seperti berwuduk dengan air rapah. Ataupun makruh aradi. Seperti makan bawang mentah ni.
sunat memulai dengan bismillah. Itu sunat bismillah. Ini atas pandangan muktamad lah. Ada satu pandangan mengatakan sebut kata haram semata-mata, haram kita memulai dengan bismillah. Haram zati ke, haram aradi ke, hukum ni sama je kita baca bismillah. Maknanya atas pandangan taif mengatakan bukan berzina je haram memulai dengan bismillah. Kita berwuduk dengan air apah pun haram juga kita baca bismillah. Itu pandangan taif. Dia tak ada bagi. Haram zati ke, haram aradi ke, janji perbuatan tu haram, haram memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Minum arak haram baca bismillahirrahmanirrahim. Minum air orang yang kita rapah haram kita baca bismillahirrahmanirrahim. Tak kira haram zati ke, haram aradi ke, pandangan taif mengatakan haram kita baca bismillah. Itu pandangan taif. Pandangan utama adalah dibagi dua. Hak haram ni, hak haram zati, minum arak contohnya, haram aradi contoh minum air kepunyaan, minum air punya orang lain, masih lagi disunatkan kita memulai dengan bismillah. Selesai cerita bab hukum membaca bismillah. Ada 4 wajib, sunat, haram dan makruh. Hak dalam kitab ni dia tidak datangkan hukum memulai dengan alhamdulillah. Alhamdulillah pula. Alhamdulillah juga samalah. Ada ketika wajib kita baca alhamdulillah, ada ketika sunat kita baca alhamdulillah, ada ketika haram dan ada ketika makruh kita baca alhamdulillah. Hak wajib baca alhamdulillah ni, alhamdulillahirabbil alamin, itulah dalam Fatihah wajib tu kan. Alhamdulillah ketika rukun khutbah kan wajib tu kan. Khutbah yang pertama, khutbah yang kedua kan. Kan rukun khutbah baca alhamdulillah, maka ketika tu wajib kita baca alhamdulillah. Hak sunatnya kita nak berdoa, kita baca alhamdulillah. Kita nutup doa, walhamdulillahirabbil alamin. Hak ketika nak mula berdoa, alhamdulillah juga mula. Ketika nak nutup doa, walhamdulillahirabbil alamin. Itu sunat. Kita baca alhamdulillah selepas makan, selepas minum, kita keluar bilik air, kita baca alhamdulillah. Itu sunat. Hak makruh ni kita ucap alhamdulillah di tempat yang macam tempat qada hajat. Alhamdulillah. Kita bersin. Kita pun alhamdulillah dalam tanda makruh. Lepas tu macam mana tu? Kita kata alhamdulillah dalam hati. Dia ibadat zahir belaka ni. Ibadat lisan dipanggil zahir, dia kena ucap kok mulut. Kita disunatkan kata alhamdulillah selepas dia bersing tu kan. Itu ibadat zahir. Bila ibadat zahir, dia kena dengan lisan, dengan lidah. Bukan memada baca dengan hati. Mana-mana ibadat zahir, maka ibadat zahir ni adalah kalau bacaan adalah lisan, lidah. Yang mana kalau bacaan ni syaratnya guna lidah, dengar di telinga. Dapat pahala. Hak bak kata ingat di hati, hak tu hak dalam pula. Kok luar kita baca, dengar di telinga, itu ibadat zahir. Kemudian hati kita tadabbur, tu pahala lain pula. Tapi nak ceritanya, kalau ibadah tu ibadah zahir, kita hanya duduk ingat kok hati, tak boleh pahala hak zahir tu. Kalau ibadat tu ibadat zahir. Jadi kita kata alhamdulillah selepas bersih ni ibadat zahir. Kena kata dengan lidah, dengar di telinga, barulah terhasil tuntutan sunat. Kalau kita kata di hati, tak terhasil. Hak tuntutan zahir tu lah. Hak hati ni kalau alhamdulillah sokmoh, boleh pahala sokmoh hati ni. Kita nak cerita ibadat zahir ni. Tapi ada juga kecuali dia. Dalam tanda seumpama tu, kita kata alhamdulillah hati ni boleh pahala macam kata kod lidah. Boleh pahala. Jadi macam kata kod lidah juga. Walaupun asalnya alhamdulillah ni ibadat zahir, tapi oleh kerana dalam tanda ni,
Tiba-tiba kita kata kok lidah juga. Alhamdulillah. Tengah duk cakung tu. Atas tandas. Itu hukumnya makruh. Sebab tempat tu tempat qada hajat. Dipanggil fi mahalli qada'il hajah. Tempat qada hajat. Tempat qada hajat. Tempat disediakan untuk qada hajat. Adapun kalau tempat mandi, tu sunat kita kata alhamdulillah. Tu boleh berzikir tu tengah mandi. Tempat mandi tak ada masalah. Bahkan kalau kita takbir raya tu, sampai ke tempat mandi pun takbir raya. Takbir hak mursa tu lah. Takbir tak kait dengan solat. Lepas tu yang duk tanyalah pulaknya. Dah tandas dengan bilik mandi tempat sama. Tak ada tempat sama, tempat asing-asing. Siapa ajar tempat sama? Tempat sama? Tempat sama? Nak qada hajat, situ boleh, situ boleh, situ boleh, situ boleh. Tempat sama? Tak lah. Apa tempat-tempat sama? Dinding tak ada. Dinding bak lain. Tak syarat nak panggil tempat qada hajat dengan ada dinding. Tak syarat. Dinding hanya untuk mengelak orang terpandang aurah kita saja. Itu je. Mana kalau kita buat gerai tepi sungai. Dalam tanah kebun kita. Jadi kebun tu tak ada orang seorang pun Kita pun buat gerai tepi kebun tu. Asalnya kita dendeng juga dengan guni. Lama-lama carilah hujan panas. Orang tak ada, dia pecakung situ. Tandah lah tu. Dia ni tak ada, dia tak kait dengan dinding nak jadi tandah ni. Tak kait dengan dinding. Tempat diikan untuk qada hajat, tandah. Wa illam yakun fi bunyanin dalam kitab. Sekalipun bukan dalam binaan. Dia tak kait dengan binaan. Tempat untuk qada hajat ni tempat yang khas untuk qada hajat. Tandah lah tu. Wa illam yakun fi bunyanin, sekalipun bukan dalam binaan. Ni jambang budak kenal dia pakai jambang belaka. Dia tu kalau tandas orang kaya, bilik mandi orang kaya, mana tandas tu luah macam bilik tidur kita, zaman situ baru tak apa dia kata, orang pulau. Dia kait dengan dinding dengan pintu tak kait. Kalau kait dengan dinding pintu, kalau cabut pintu bilik mandi warna kamu. Bilik mandi dalam tempat tidur kita tau. Pintu cabut, maka jambang sampai tempat tidur kan. Jambang tempat tidur ada pintu cabut. Dulu saya pergi dulu di Pulau Redang. Dulu tak ada. Dah rumah tahair tu. Dia ada lubang je. Untuk qada hajat. Lepas tu, sutir rumah tu jambang. Sebab tak ada dinding. Ni tak kena jambang orang panggil. Jambang tempat untuk qada hajat. Dia tak kait dengan dinding. Dinding pintu ni hanya untuk mengelak daripada orang pandang aurah kita sahaja. Jadi sekarang ni, walaupun nampak tempat yang sama, tak, tempat lain-lain. Tempat lain-lain. Tempat qada hajat, situ. Di sini tempat mandi. Tempat mandi bukan tandas. Maka kita baca alhamdulillah ke, jawab azan ke, hukum sunat. Mana? Dia tempat tu untuk kencing ke tak? Tak. Kita pergi buat kencing. Tak jadi tandas ke? Bukan kerana kencing jadi tandas. Kalau kita juga tidur kita tandas. Anak kita kecil sama nak malam. Kecing semua buat tidur. Rejak semua kan. Hak dah akan paper pun kadang-kadang bahan kecing juga. Jadi jambang buat tidur kita sebab orang kecing. Tak. Dia kecing bukan tempat untuk kecing. Takkan jadi tanda. Tempat untuk qada hajat jadi tanda walaupun tak pernah qada hajat pun lagi. Jadi rumah baru untuk qada hajat tak ada guna sikit abuk laginya. Tapi tempat untuk apa tu? Untuk qada hajat. Tanda lah tu. Walaupun tak guna lagi pun. Tiba-tiba dia guna untuk nenek untuk qada, bukan di tempat untuk qada hajat, bukan tanda. Tak panggil tanda. Sebab itu bukan tempat untuk qada hajat, dia pergi qada hajat situ. Ada. Mana bukan boleh guna, mana orang panggil bukan tandah lagi lah. Boleh lah, boleh jawab bang, boleh kata alhamdulillah bila kita bersing. Ni salah faham kadang-kadang ni. Dia pakai tandah satu bilik tu, tandah belaka. Tak boleh ambil semayang dalam tandah. Haralah mokcik ni. Sudah mandi siap ambil semayang di sing dapur.
Basuh muka, basuh tangan okey lagi, basuh kaki cokek makcik tu akak kaki. Salah jatuh reboh gulai batin makcik tu. Kadang-kadang makcik tu ambil habis sembahyang dekat anak dia basuh kereta dia garah. Sampai pala-pala pun buka nak ambil sembahyang. Berapa? Dalam bilik tak boleh. Jambang dia kata. Dia ngepek anak dia. Apalah. Jambang sekali ngepek mandi, jambang belaka ni dia mahu anak dia. Anak beli rumah siap dah, bukan anak dia buat rumah. Ni tak kena jambang orang panggil. Dah kena. Oh, kalau gitu kau bukan ambil semayang. Oh, tak ambil dalam tandah. Mandi wajib pun tak mandi dalam tandah. Mandi wajib ibadat macam ambil semayang juga. Oh, tak ambil dalam tandah. Kalau dihukum tandah belaka tu mandi wajib mana? Mandi wajib atas sing tu kan. Ni payah kalau ajar gitu. Tak kena tepat orang panggil. Tandah tempat untuk qada hajat. Dia tak kait dengan dinding, tak kait dengan pintu. Itu je. Jadi kalau kita ketika bersin tu duduk tempat mandi, alhamdulillah. Orang bang kita pun jawab sunat tu. Ada. Itu tempat mandi, ini tempat qada hajat. Tempat qada hajat tempat dia lah. Kalau kata sama, tak ada sama. Tak ada sama. Kalau sama ni boleh bubuh belaka, situ boleh bubuh, situ boleh bubuh, situ boleh bubuh. Tu baru sama. Boleh bubuh situ je kan. Situ je lah tandahnya. Kalau tandah tu ada mozaik tinggi sikit, tu semin tinggi sikit, kita mudah cang sikit sebab dia tinggi. Kalau tempat hak tak ada di latar dia sama tu, bubuhlah mozaik kala lain. Kau dak kenal kawasan kau. Dak kenal kawasan. Kalau hak tandah tinggi tu kan, dia bawah tu kan sama. Kalau tandah hak lesek tu, dia bubuh semin tinggi. Tu boleh cang lah situ kawasan tandah. Tapi kalau tandah tu hak tinggi, latar dia sama, nak cangkuk mana tak kenal mana kawasan mana tandas. Ada kenal suruh tukang rumah buh mozaik kala lain situ. Tulis tandas di sini. Kena. Tak ada kenal kawasan tandas. Kenal lah, tak payah buh mozaik kala lain, kenal dah. Mana kawasan tandas? Ni kawasan mandi. Jadi hak makruhnya kita baca alhamdulillah di tempat qada hajat contohnya. Hak haramnya mana pula? Haram ni kita mengucap alhamdulillah ketika gembira dengan perkara maksiat. Kita beli nombor ekor, tengok-tengok kena molek alhamdulillah, lama dah tak kena nombor ekor, hari ni kena alhamdulillah. Haram pula dah situnya. Dia sekarang ni benda maksiat, nak judi ni tiba-tiba keputusan keluarnya nombor dia. Nombor dia adalah benda first prize apa panggil. Gitulah lebih kurang. Dia pun alhamdulillah. Alhamdulillah apa tu? Tu judi ni beli nombor, hukumnya haram. Jadi macam bismillah jugalah. Ada ketika alhamdulillah wajib, ada ketikanya sunat, ada ketikanya makruh dan ada ketikanya haram. Selesai syarahan huraian bismillah dan juga alhamdulillah. Kemudian kata Syekh Sanusi, i'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin. Jadi kemudian kata ni istinah baru dah ni. Kalau kita gak perenggan baru dah lah. Selesai dah permulaan kitab dengan bismillah, dengan alhamdulillah, dengan selawat dan salam. Nak masuk isi kitab. Masuk isi kitab balik. I'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.